Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada BH Online 3 April 2024. UMNO arah Dr. Akmal hentikan isu kekemat, kata Bung Mokhtar. Berita penuh. Kota Kinabalu, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sudah mengarahkan Ketua Pemudanya Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk menghentikan isu stoking kalimah Allah yang dikaitkan dengan kedai serbaneka kekemat. Ahli MKT iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, tidak timbul soal bersetuju atau tidak dengan tindakan Akmal menekan kekemat dalam isu itu, memandangkan keputusan sudah dibuat oleh UMNO yang mahu perkara itu dihentikan. Katanya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sendiri yang meminta agar perkara itu dihentikan dan tidak lagi dijadikan isu. Katanya dalam kenyataan tersebut, Presiden UMNO sudah minta untuk Akmal menghentikan dan menjelaskan bahawa kekemat tidak membuat perancangan mengenai perkara itu. Kita terima hakikat perkara itu perlu dihentikan. Tambahnya lagi, Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya menghentikan isu itu dan bagi saya itu sudah memadai. Katanya ketika ditemui oleh pemberita pada satu majlis berbuka puasa UMNO Sabah bersama media dan anak yatim di sini malam tadi. Ahli Parlimen Kinabatangan itu ditanya pendiriannya mengenai tindakan Dr. Muhammad Akmal dalam isu stoking yang mengandungi kalimah Allah yang telah ditemui dijual di Pasaraya Mini Kekemat. Dalam hal berkaitan, Bung Mokhtar yang juga adalah pengerusi perhubungan UMNO Sabah menyatakan kekesalannya terhadap tuduhan seorang pemimpin veteran di negeri ini yang mengaitkan isu kekemat dengan UMNO Sabah. Katanya, gesaan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Petagas iaitu Datuk James Ling Jungang yang meminta rakyat Sabah menolak UMNO disebabkan isu kekemat itu adalah tidak berasas sama sekali. Tambahnya lagi, UMNO Sabah tidak terbabit, tapi hari ini semalam saya nampak kenyataan Datuk James Lee Jungang mengaitkan pula UMNO Sabah dengan kekemat dan minta rakyat Sabah menolak UMNO kerana kononnya kita ekstremis. Selepas 25 tahun tidak muncul di khayalayak umum, sekarang tiba-tiba dia kaitkan pula UMNO Sabah dengan ekstremis. Kita bukan ekstremis, katanya. Saya setiap hari jumpa rakan bukan Islam, makan bersama, kerja sama-sama, dan apabila turun padang kita jumpa ramai rakyat bukan Islam, tambahnya lagi. Tambah beliau lagi, kita juga ada pemimpin dan ahli yang bukan Islam dalam UMNO Sabah. Jadi lepas ini, ahli kita yang bukan Islam ini bolehlah minta James untuk mendiamkan diri. Jangan kait UMNO Sabah dengan kekemat dan jangan kait apa yang berlaku di Semenanjung dengan Sabah. Katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ketua Polis Negara akhirnya membuat pengumuman yang penting yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan Ketua Pemuda UMNO Akmal, Dr. Akmal. Sepatutnya beliau ni berpendidikan tinggi, ada doktor. Sepatutnya dia mempunyai sikap
buat keputusan, sikap membuat rasional yang lebih baik. Sebab pendidikan dia tinggi, orangnya educated, patutnya dia boleh faham dan lebih bersederhana, okay? Tapi kita menghormati semua kaum agama yang ada di Malaysia. Mari kita sama-sama kita jaga apa yang sudah kita lama jaga di Malaysia. Akhirnya Ketua Polis Negara mengumumkan perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Tapi ini mungkin tidak gembira untuk Dr. Akmal dan pastinya pun tidak gembira juga untuk UMNO secara umumnya. Kerana apa? Kerana Dr. Akmal itu kan Ketua Pemuda UMNO. Okey, jadi pengumumannya, polis terima 2 laporan tentang tindakan dan ucapan Ketua Pemuda UMNO. Polis Diraja Malaysia, PDRM, telah pun mengesahkan telah menerima 2 laporan berkaitan ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh, berhubung isu stalking tertera kalimah Allah yang dijual di kedai serba nikah Kekemat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, kes itu disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata siasatan telah dijalankan ke atas beliau, yaitu Muhammad Akmal, dan kertas siasatan itu akan dirujuk ke pejabat peguam negara setelah semua tindakan melengkapkan siasatan tersebut diambil. Katanya menerusi satu kenyataan sebentar tadi. Dalam kenyataan yang sama, Ketua Polis Negara itu juga terus menasihatkan orang ramai agar tidak membangkitkan isu berkaitan stalking yang tertera kalimah Allah itu, memandangkan mereka yang terlibat telah pun dituduh dan proses keadilan akan ditentukan oleh mahkamah. Jadi kita jangan mengambil tindakan sendiri seperti tindakan-tindakan beberapa pihak yang nampaknya cuba untuk bertindak sendiri sehingga menimbulkan ketakutan, rasa tidak selamat, mungkin boleh membangkitkan perpecahan. Jangan buat itu. Kita ada mahkamah, kita ada perundangan negara Malaysia, kita ada cukup perundangan terbaik di dunia. Jadi jangan hancurkan hidup anda dengan membuat tindakan yang akhirnya merosakkan hidup sendiri. Lebih baik bertenang, bersabar, bertoleransi, berfikir dengan wajar tanpa membuat sebarang keputusan tindakan yang menghancur hidup anda dan keluarga anda. Biar mahkamah yang buat keputusan. Kenapa? Kerana mahkamah sudah pun mendakwa mereka yang terlibat. Jadi kita berikan keyakinan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Kalau kita tidak boleh lagi percaya kepada mahkamah, habis siapa lagi yang kamu percaya? Di dunia ini, satu-satunya tempat yang terbaik yang perlu untuk dipercayai untuk menegakkan keadilan adalah mahkamah. Jadi biar mahkamah yang tentukan. Pagi tadi, Akmal yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk Negeri Melaka mengesahkan dirinya telah pun ditahan di pejabat daerah Kota Kinabalu. Harap-harap Dr. Akmal datang ke Sabah taklah membawa pandangan ekstrim, keanjaran ekstrim dia. Harap-harap dia datang ke Sabah untuk hanya tujuan kerja, bukan tujuan untuk menghasut. Nah, harap-harap begitu. Saya yakin begitulah. Dia mengaku bahawa ditahan di IPD Kota Kinabalu pagi tadi, dan walaupun sudah dijadualkan untuk beri keterangan esok di Dangwangi. Jadi katanya insyaAllah saya akan berikan kerjasama sepenuhnya. Doakan semuanya dipermudahkan, katanya di Facebook. Okey, jadi itulah
harap-harap tidak ada bawaan daripada beliau yang datang kepada sampah dan sebagainya. Dan kita harap seperti yang dia kata tadi, dia sedia bekerja sama, berilah kerjasama. Dan harap-harap juga semoga semua rakyat Malaysia, tidak kiralah kamu kuat politik tidak kuat politik tapi dengarlah nasihat daripada polis di Raja Malaysia ini. Dengarlah nasihat daripada Ketua Polis Negara Malaysia ini, bahwa supaya jangan lagi dan supaya untuk memberhentikanlah daripada terus membangkitkan isu berkaitan stalking tertera kalimah Allah ini, memandangkan mereka yang terlibat telah pun dituduh dan dalam proses keadilan akan ditentukan mahkamah. Seperti yang kita tahu, orang yang bertanggung jawab sudah pun berjumpa dengan Agung untuk memohon sembah ampun kepada Agung, dan banyak lagi tindakan-tindakan lain. Jadi kita harap semoga kita rakyat Malaysia dapat bersabar, bertenang, terutama di bulan Ramadan ini banyakkan bersabar. Sia-sia nanti puasa kalau cepat marah, kuat marah, selalu marah, nanti kurang pahala, tak elok juga kan. Oke. Jadi kita sama-sama menyerahkan semua ini ke dalam undang-undang negara Malaysia. Saya percaya keadilan tetap akan ditegakkan. Saya percaya apapun terjadi, akhirnya kebenaran tetap akan menang. Dan ya pasti, untuk pengajaran kepada siapapun Anda, besar manapun kuasa kah, pangkat kah, darjat kah, jangan lagi buat perkara seperti ini. Jangan lagi timbulkan perkara-perkara yang boleh menjadikan ketegangan kaum dan agama di Malaysia. Jadi semua bos-bos, peniaga-peniaga, jangan lagi buat perkara begini. Tidak kiralah apa agama, jangan buat lagi. Kita hormati keharmonian yang sudah terbentuk di negara Malaysia sejak sekian lama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang menjadi hangat seluruh Malaysia ini sekarang, salah satunya cerita tentang Akmal lah, ketua orang besar berpangkat, berpengaruh di dalam UMNO. Tiba-tiba ada satu berita yang baru saja saya terima sebentar tadi. Adakah Akmal diharamkan ke Sarawak dan Sabah selepas tindakan beberapa pemimpin besar di Sabah ini? Aktivis akhirnya bersuara. Aktivis akhirnya mengeluarkan pendapat mereka, pandangan, permintaan mereka. Aktivis menuntut supaya Akmal dan 4 lagi yang lain terus diharamkan ke Sabah dan ke Sarawak. Aktivis politik dari Sarawak dan Sabah. Mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang di dalam ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini, supaya terus dilarang, diharamkan, tidak dibenarkan daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu, yaitu negeri Sabah dan Sarawak. Sebelum itu saya ingin terangkan, negeri Sabah dan Sarawak adalah negeri yang cukup harmoni, berbilang kaum, hormat menghormati, toleransi, dan kami tidak ekstrim dalam apa-apapun keadaan. Dalam agama kami tidak ekstrim, dalam bangsa, suku, kaum kami tidak ekstrim. Kami sentiasa boleh toleransi, kami menghormati, sebab itu di Sabah adalah negeri Sabah dan Sarawak, negeri yang cukup harmoni,
Kami boleh sambut apa saja perayaan kami, agama kami kah, suku kami kah dengan toleransi. Sebab itu kami tolak yang ekstrim. Kalau mau bawa yang ekstrim, jangan datang Sabah, jangan datang Sarawak. Kami tidak terima orang-orang yang ekstrim di Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak atau SAPA dan Sabah Defenders of Essential Land atau MOPOD menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada memasuki wilayah Sarawak. Mereka termasuk ada 4 orang lagi ya. Saya ingin kongsi kepada Anda, ada 4 orang lagi yang mahu yang aktivis-aktivis ini mahu supaya terus diharamkan, tidak dibenarkan, dilarang untuk masuk ke Sabah dan Sarawak. Mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah. Kedua, Firdaus Wong. Ketiga, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu. Keempat, Syakir Nasoha. Dan kelima, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Inilah nama-nama yang mereka mahu supaya diharamkan, dilarang, tidak dibenarkan sampai bila-bila masuk ke wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Saya ulang lagi, mereka ialah yang pertama Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasoha, dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Yang lain saya tak pasti kenapa, Ridwan T. Abdullah tak pasti kenapa, Firdaus Wong tak pasti kenapa, Zamri Vinod ini pun tak pasti sangat kenapa, dan Syakir Nasoha saya tak kenal. Kemudian apa lagi? Senarai hitam, mereka kata senarai hitamkan immigration yang dicadang, senarai hitam immigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap yang tidak boleh bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga itu menimbulkan ketakutan dan menimbulkan rasa tidak selamat, menimbulkan dan menggalakkan sikap berpecah belah di negara Malaysia. Katanya, kata salah seorang yang mahu perkara itu berlaku, iaitu wakil daripada MOPOD, Atama Katama. Beliau berkata gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial. Kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, iaitu Peter John Ajaban, dan Wakil MOPOD Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal immigration sendiri, seperti yang telah ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa otonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lebih lanjut, mereka berkata Premier Sarawak, iaitu Abang Johari Openg, perlu untuk mengemaskini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Katanya ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, nilai toleransi, nilai keharmonian sosial di kedua-dua negeri itu. Ya, seperti yang saya katakan pada mula, Sarawak dan Sabah memang terkenal dengan sikap toleransi. Sikap toleransi, kami boleh hidup aman damai di Sabah dan di Sarawak, dan saya setuju. Bukan bermakna mereka ini ya, tapi saya setuju secara amnya bahwa orang-orang yang ekstrim
orang-orang ekstremis yang boleh membawa risiko perpecahan, pecah belah, kemusnahan keharmonian di Sabah dan Sarawak ini, ya saya setuju supaya diharamkan, jangan masuk Sabah Sarawak. Kamu buatlah di negeri kamu, kamu buatlah di tempat kamu, tapi Sabah Sarawak jangan, tak payah masuk sini. Kami tak minat pun dengan perpecahan yang dibawakan itu. Jadi harap-harap semua ahli politik, orang-orang ternama, orang-orang yang berpengaruh di Sabah dan Sarawak dapat berpikir dengan lebih lanjut. Dan sementara itu, orang-orang tinggi-tinggi di Malaysia, mari kita sama-sama teruskan keharmonian yang berlaku di Malaysia. Kita pegang bersama-sama kontrak sosial yang ada di Malaysia, menghormati, toleransi. Sebab itulah ada termasuk di dalam kita punya rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Itu bermaksud toleransi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.